Okey, agak lama juga saya tak kongsikan tentang produk TV box. So, kita ada 2 jenis TV box non-certified hari ni. Dan TV box ni adalah jenama yang dah biasa, dah popular, jenama EVPad. Okey. So, ada 2 model dekat sini. Adakah korang berminat? Check it out. Okey, TV box yang saya nak cerita hari ni adalah 2 jenis daripada EVPad. 2 model lah. EVPad yang satu ni 10P. Yang ni EVPad 10S. 10S, 10P. SP, apa benda tu? Itu sekadar nama. Yang penting apa yang dibagi, apa yang di-offer dalam ni. Sebelum tu, korang kena tahu dalam ni memang dia dah bagi isi. Okay, normally TV box macam ni dia dah bagi isi. Isi tu apa? Tak mau cerita lebih. Sebab kalau cerita lebih, tak pasal-pasal video ni kena padam. Sekejap aja kena padam. Okay, jadi senang cakap video-video, movie-movie. Lepas tu ada TV-TV sikit. Bukan sikit tau, banyak. Yang tu memang dah siap sedia. So, sekarang saya nak cerita sikit tentang model 10S ni. 10P, kejap lagi kita akan cerita. So, ini EVPad model 10S. Macam ni rupa kotak dia. Didatangkan dengan Android 10. Untuk prosesor pula dia guna Cortex A53. RAM 2GB DDR3 dan storage 32GB. Boleh tahan lah storage kalau 32GB dah besar dah untuk TV box. Lepas tu dia dah built in dengan Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. So untuk dalamnya sama je macam saya cerita tadi, banyak isi. Itu dia untuk 10S. Okay, EVPad 10S. Sekarang ni yang kotak hitam, EVPad 10P. Kalau EVPad 10P ni dia lebih kurang macam 10S, cuma spek dia lagi besar. Dan untuk segala konten memang sama, cara penggunaan dia pun sama. So ini dia EVPad 10P. Didatangkan dengan Android 10, prosesor Cortex A53, RAM 4GB DDR3. RAM dia 2 kali lagi besar daripada 10S. Lepas tu storage untuk 10P ni 64GB, 2 kali lagi besar daripada model adik dia 10S. Kalau untuk 64GB ni memang dah cukup besar guys. Macam-macam korang boleh isi. Untuk Wi-Fi-nya didatangkan dengan Wi-Fi 6 dan untuk Bluetooth samalah, Bluetooth 5.2. Kedua-dua TV box ni didatangkan dengan satu remote yang serupa. Saya pun tak tahu kenapa bawah ni ada tulis BLE. Okey, ini remote dia, remote infrared dan dia ada button number lah. Yang penting sebenarnya button number tu, kalau korang nak masuk Wi-Fi, banyak nombor nak masuk. At least kalau tak boleh letak huruf, keyboard huruf ke apa ke kan, at least nombor ni kena ada setiap TV box pada zaman sekarang ni. Senang sikit lah nak guna, sedap nak guna. So setakat remote macam ni kan, saya rasa sebagai seorang pengguna baru pun tahu nak handle macam mana. Senang lah. Typical non-certified punya TV box, memang remote dia kebanyakan dia macam ni, lebih kurang je. Dan dua model tu pun remote dia sama macam ni. Okay, sekarang saya dah connectkan saya punya TV box dekat PC. So senang lah nak tunjuk kan. Tak payah dekat monitor lah. Ni lagi clear kalau korang nak tengok. So sekarang ni ini dah interface untuk EVPad. Untuk EVPad 10S dengan 10P, interface dia akan macam ni lah. Dan biasanya bila sampai TV box ni korang dah beli, kena buat setting sikit je. Kena install je, install aplikasi dan korang terus boleh enjoy. Normal lah, non-cert punya device memang kena install sedikit, bikin sikit-sikit, setup sikit-sikit untuk korang terus enjoy. So macam saya cakap tadi kan, banyak isi. So dekat sini saya terus tunjuk directly dekat korang. Contoh ada satu aplikasi ni, nama dia Venus V10. So Venus V10 ni yang banyak isi tu. So kita tekan sekejap, saya nak tunjuk sekejap dekat anda, tapi saya tak nak play sebab tak boleh. So dekat sini kan, korang dah boleh tengok lah VOD yang korang nak, video, movie apa semua. Dan scroll lah macam biasa. Sangat banyak dan free dan lifetime lah. Lepas tu sebelah recommend tu ada live, ada playback. Yang penting live tu yang orang suka. Ini yang saya cakap isinya banyak kan. Live ni korang boleh lah buat tengok. Faham. Boleh buat tengok KTV. So cukup setakat tu, saya tak boleh nak tunjuk sebab benda ni agak sensitif. So kita tengok dekat interface dekat luar ni. So korang boleh scroll dekat sini, dekat atas tu ada apa? Itu adalah browser. Macam nak masuk www.blablabla.com. Korang boleh guna benda ni lah. Lepas tu ada voice assistant. So dekat remote pun ada, tekan open YouTube, nanti dia boleh buka YouTube. Lepas tu ada mall ni macam Play Store. Kemudian ada service. Ni customer service dia. Kalau ada apa-apa problem yang korang hadapi dekat TV box ni, boleh terus contact dekat service dia. Lepas tu dekat setting, kita kena masuk dekat setting sikit untuk bagi anda nampak. Sebagai seorang pengguna baru, anda terus faham kalau nak guna TV box ni sebab interface dia, bahagian setting very typical handphone Android punya setting. So kalau kita buka pun, untuk pengguna baru,
yang dah biasa guna handphone Android, dia tak akan pening nak guna ni. Masuk dekat setting, scroll, apa korang nak buat, korang buat je lah. Lepas tu kita try pergi dekat device preference. Lepas tu pergi dekat about. So macam yang korang nampak dekat sini, dia dah tulis kan model 10P. Lepas tu bahagian flash ni internal storage lah 64GB, kemudian RAM 4GB. So cukup setakat tu untuk setting. Kita keluar dahulu, kita pergi home, dan sebelah daripada setting tu ada function untuk Bluetooth. Kod-kod lah, korang ada tambahan remote lain ataupun keyboard ke korang nak guna sebab nak type nama movie senang, boleh connect lah remote-remote tu. Kemudian dekat sebelah ni wifi. Guys, siapa yang tak biasa TV box ni wajib pakai wifi dan ada internet. At least 6 hingga 10 Mbps dan ke atas, korang terus boleh enjoy konten-konten yang disediakan. Lepas tu dekat sini tekan more ni, dia akan bawa korang ke dalam ni lah, cast screen, update, statement, file browser. Macam clean ni, kalau korang dah banyak buka apps, rasa macam lag, cuba tekan clean. Okay, dia akan cleankan storage ataupun cleankan korang punya RAM. Lepas tu dekat bawah ni ada app list. Kalau korang tekan app list, dia akan tunjuk macam ni lah, semua application macam korang pakai handphone biasa tu lah kan. Library dia, file manager, gallery, Google, Interstellar, LAMP, local update, lepas tu Miracast. So kalau korang nak Miracast handphone korang, pergi dekat TV box ni, keluar dekat screen TV boleh. So dia boleh keluarkan konten dalam handphone lah. So itu saja untuk interface EVPad 10P. So kalau korang nak saya tunjuk EVPad 10S, sebenarnya rasa tak perlu, sebab untuk dua model ni, EVPad 10S dengan 10P, dia mempunyai interface yang sama dan cara penggunaan yang sama. Yang membezakan dia punya spesifikasi, di mana 10S ni 2GB 32GB, yang 10P ni pula ada 4GB RAM dan 64GB storage. So nak spek besar boleh dapatkan 10P. So itu saja saya nak kongsikan dalam interface untuk EVPad ni. Dekat depan kotak ni dia ada tulis 8K. So 8K ni bukanlah bermakna korang boleh tengok Netflix 8K. Netflix pun tak boleh buka 8K punya gambar. Jadi untuk device ni dia memberi maksud di mana kalau korang nak keluarkan display tu, TV box ni mampu display sehingga 8K. So macam kalau korang tengok home screen dia kan, kalau kena dekat TV 8K, dia dapat 8K lah. Itu yang dimasukkan. Tapi bukanlah bermaksud movie apa semua korang tengok dalam resolusi 8K. Sebab 8K dekat Malaysia masih overkill. Belum ada movie keluar secara official dalam resolusi 8K lah. Kalau video-video test dalam YouTube tu, kalau korang nak tengok video 8K, rasa ada. Memang ada. Tapi secara official untuk jual, untuk ditayangkan kepada umum, biasanya bukan 8K. Sebab 8K ni terlalu tinggi dia punya size dan terlalu berat. Kalau nak diikutkan zaman kita, belum sampai lagi sepatutnya 8K. Belum untuk tayangan umum. Jadi kepada korang yang mungkin nak dapatkan EVPad ni, dekat mana-mana pun ada jual, dekat Shopee, dekat Lazada, ataupun korang boleh check dekat ruangan description dekat bawah kalau korang nak beli. So kalau korang nak dapatkan EVPad ni yang jimat bajet, memang 10S lah, sebab storage dia lebih kecil lah. Dia ada 2GB RAM, 32GB storage. So harga dia pun agak murah sedikit. Kalau korang jenis suka spek tinggi, yang storage besar-besar, RAM besar-besar, kena dapatkan yang 10P ni. Okay, dia ada 2 kali ganda RAM, 4GB RAM dan 64GB storage, dan banyak benda lah korang boleh download. Banyak benda korang boleh install ke dalam TV box ni. So dalam ni ada tak di antara korang yang dah gunakan TV box EVPad yang model 10P dengan 10S ni? Apa pendapat korang? Kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Yang nak dapatkan boleh check dekat ruangan description dekat bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.